Kadang orang politik ni dia suka buat janji. Dia buat janji, dia lupa bahawa rakyat berpegang pada janji. Ya. Bila dia berpegang pada janji, bermakna dia akan mempersoalkan mana janji itu hari. Mana apa yang telah berlaku. Apa yang kita dapat. Ini adalah sebab tu saya seronok. Tapi ada individu yang kata manifesto ni bukan kitab suci, Tan Sri. Jadi tak bersifat janji, tak bersifat mengikat. Saya fikir manifesto ni bukan kitab suci. Dia boleh kita bincang berkenaan manifesto dari sudut akademik atau dari sudut politik. Manifesto ni memang bukan kitab suci, tapi kita berpegang pada janji. Tan Sri, selaku veteran dalam politik, Tan Sri juga mengambil keputusan untuk meninggalkan politik. Kenyataan ini disebutkan oleh Tan Sri mungkin melihatkan kepada situasi politik yang rencam dan juga permainannya itu amat melelahkan, maka Tan Sri mengambil keputusan untuk meninggalkan politik. PRU DUN ke-15, apa mungkin respon awal Tan Sri berkenaan perkara ini? Terima kasih banyak. Sama-sama, Tan Sri. Saya fikir orang selalu mengatakan bahawa politician ni dia tidak boleh meninggalkan politik. Soalnya sama ada kita sedar bahawa padang itu sudah berubah. Dan oleh kerana padang itu berubah, kita memainkan peranan yang lain. Kita kena ambil fasa-fasa generasi baru ada. Jadi saya tidak meninggalkan politik tanpa mengikuti politik. Jadi saya mengikuti politik oleh kerana saya fikir politik adalah paling amat penting sekali bagi kita mengetahui ke arah mana masa depan negara kita, dan kalau kita boleh memberikan sumbangan untuk kebaikan negara kita, rakyat kita memberi sumbangan. Jadi itu peranan yang dia mengubahkan peranan yang saya pernah, not as an active politician, but politician yang menjadi orang kata pemerhati, melihat. Nah, jadi dia memberikan saya konteks dan spektrum yang lebih luas untuk memberi pandangan dan kritik secara objektif tanpa melibatkan diri kepada politik berparti. Jadi itu yang saya maksudkan bila saya kata saya mengundurkan diri daripada politik, tapi tidak yang sebenarnya meninggalkan politik. Oleh kerana politik ni, orang kata orang politik yang menghancurkan kedudukan negara atau menghancurkan kestabilan. Tapi sebenarnya politiklah yang akan menjamin kesejahteraan atau tidak. Tapi bagaimana kita sebagai orang yang terlibat dalam politik dan rakyat memainkan peranannya yang paling penting sekali. Jadi sebab tu saya fikir masa dia punya tajuk tu amat menarik. Dah bersuara. Saya fikir rakyat sentiasa bersuara. Hanya kita bersuara di bidang-bidang yang lain. Bila kita bercakap kena rakyat bersuara atau kita cakap berkenaan referendum, malangnya kita tengok seolah demokrasi itu daripada pilihan raya ke pilihan raya. Saya fikir itu adalah satu persepsi dan pendekatan yang tidak tepat. Dia adalah sepanjang masa, selagi ada pemerintahan, selagi ada isu-isu bagi memajukan negara, membawa pembangunan sama ada sosial, ekonomi, budaya dan politik, kita nak membina tamadun di dalam politik. Jadi dia sepanjang masa, hanya pemain-pemainnya berbeza. Masa kita bercakap rakyat telah bersuara, masa pilihan raya ke pilihan raya adalah pengundi. Tapi di masa yang lain, semua rakyat yang boleh terlibat dan melibatkan diri. Ini punya teguran, sebab tu persepsi kita, sama ada kita berpuas hati atau tidak, kita tengok politik sekarang bergolak misalnya. Dia bergolak pasal ada perkara-perkara yang tidak menyenangkan rakyat. Ada perkara-perkara yang rakyat suka dibuat dengan cara yang lain. Kadang orang politik ni dia suka buat janji. Dia buat janji, dia lupa bahawa rakyat berpegang pada janji. Bila dia berpegang pada janji, bermakna dia akan mempersoalkan mana janji itu hari. Mana apa yang telah berlaku. Apa yang kita dapat. Ini adalah sebab tu saya seronok. Tapi ada individu yang kata manifesto ni bukan kitab suci, Tan Sri. Jadi tak bersifat janji, tak bersifat mengikat.
Saya fikir manifesto ni bukan kitab suci. Dia boleh kita bincang mengenai manifesto dari sudut akademik atau dari sudut politik. Okey. Manifesto ni memang bukan kitab suci, tapi kita berpegang pada janji. Ya. Jadi manifesto itu adalah hala tuju yang ingin dibawa dan yang cuba mempengaruhi as an influencer kepada rakyat untuk memberikan dukungan dan sokongan. Jadi jangan kita pandang lebih-lebih lagi di masa sekarang. Orang-orang muda pada masa ini, mereka amat memberikan keutamaan kepada manifesto. Jadi kalau kita kata sesuatu itu akan terjadi bila saya memerintah. Bila dia tak terjadi, orang akan mempersoalkan. You sudah bohong, you tidak bercakap benar. Jadi benda-benda macam ni, masa dunia saya mungkin tak banyak sangat. Social media tak ada. Sekarang macam-macam ada. TikTok ada, Facebook ada, Twitter ada, semua. So dengan artificial intelligence pula sekarang dah masuk. So macam-macam kita punya pemikiran sudah berubah. Jadi pada saya, tak usah kita gunakan bukan kitab suci. Kitab suci pun manusia ni dia tak ikut. Kalau kita ikut semua kitab suci, misalnya orang Islam, dia ikut kitab suci, dia takkan bohong, dia takkan fitnah, dia takkan maki hamun. Kalau orang bukan Islam pula, dia baik, dia tidak suka mengatur orang. Tapi ini adalah nature politik. Dia terpaksa digerakkan berasaskan kepada perdebatan, perbahasan. Dia menyegarkan. Dan penyegaran ini amat penting dalam menentukan orang kata, untuk menjamin demokrasi itu function. Okey, Tan Sri, dinamika politik ini mungkin menarik untuk kita bincangkan. Allahyarham Tuan Guru Nik Abdul Aziz juga pernah menjangkakan UMNO akan mati pada satu hari nanti. Ini perkara penting kerana melihatkan kepada prestasi UMNO pada ketika ini, PRU DUN ke-15 menyaksikan UMNO banyak kalah teruk. Tapi tidak bermakna ia kalah teruk di semua negeri. Berbanding Negeri Sembilan masih lagi mengekalkan prestasinya. Tan Sri sebagai veteran UMNO, apa melihat UMNO semakin merosot? Tak, dia kalau ikut teori politik, saya belajar teori politik Ibn Khaldun kan. There is a cyclic politik tu. Dia putaran politik ini tidak selama-lamanya. Dan oleh itu kalau kita tidak menyegarkan dan menyuburkan dan membawa pendekatan baru, dia akan ini. UMNO punya masalahnya, dia sudah menjadi kapal besar yang mempunyai muatan yang amat banyak. Sehingga dia susah untuk beralih. Dia tahu bahawa dia punya tak boleh bawa muatan tu. Tapi dia nak beralih susah pasal dia berat sangat. Jadi bila dia dah berat sangat, banyak orang dah ramalkan. Saya fikir masa pilihan raya 2008, kalau kita ambil 2008, 2003, kita ambil 2003, kita mencipta prestasi yang terbaik dalam sejarah politik Malaysia. 2008 kita merudum, kita hilang semua. Ada hilang state, kita tak dapat 2/3. Itu semua tanda-tanda. Tapi lepas tu bila 2013 pula, kita lagi sekali. Jadi kalau kita tidak belajar daripada sejarah dan tidak faham untuk membaca carta-carta yang dibentangkan di depan kita dengan data-data yang ada. Inilah dia punya nasib UMNO pada hari ini. Bukan sesuatu yang luar biasa, sudah dibincangkan. Kalau tanpa Tuan Guru, Allahyarham, almarhum Tuan Guru Nik Aziz pun, kita dalam UMNO sendiri yang ada duduk dalam UMNO dulu. Kita dah berasakan masa banyak tanda-tanda kita akan jatuh. Melainkan kita membawa sesuatu perubahan yang radikal. You tengok orang yang membuat radikal ni semua produk of UMNO. Sama ada PKR, sama ada even PAS tau daripada UMNO. Even ambil amanah, semua produk menunjukkan mereka mencari ruang baru. Kerana untuk menyegarkan politik dan untuk menentukan mereka terus berada memainkan peranan bagi meneroka cara baru untuk memajukan kepentingan rakyat. Okey, baik, terima kasih Tan Sri.